Oi, masih hidup ya. Sampai 367. Alright. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
Sidang jemaah sekalian, sabda Rasulullah SAW, apabila khatib membaca khutbah, janganlah baca cakap-cakap. Yang demikian itu boleh menghilangkan pahala doa. Idza qulta li sahibika wal imam yakhtub yawm al-jum'ah ansit wa qad rawahu al-Bukhari wa Muslim an Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memurniakan kesehatan dan kelapangan masa dan waktu, dapat menaikkan kewajiban sebagai hamba yang taat di atas segala perintahnya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan mendapat rahmatnya serta mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan sidang hadirin, COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita, masuk ke hari 276 hari ini, iaitu selama 23 bulan, hampir 2 tahun. Dan kita tidak tahu bila ia akan berakhir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencana atau wabak ini segera berakhir dan dipulihkan. Walau bagaimanapun, kita dinasihatkan supaya menjaga SOP dan pakai pelitup muka di tempat awam dan menjaga kebersihan setiap masa. Kita jaga kita dan semua berjaga-jaga, dan perbanyakkan istighfar dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Astaghfiru rabbakum innahu kana tawwaba. Perbanyakkanlah bertobat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan menerima taubat hamba-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap kamu memikirkan apa yang telah kamu sediakan untuk hari itu atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Sidang yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan kita mentaati setiap perintahnya, dan pada masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai kehidupan di dunia ini melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sabdanya, Ja'a Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa amal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul layli wa 'izzatu istighna'u 'anil nas. Maksudnya, berkata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah macam manapun yang kamu inginkan. Tetapi ingat bahawa kamu akan mati. Buatlah apa yang kamu maukan. Tapi ingat bahawa kamu akan diberi balasan oleh Allah setiap apa yang kamu lakukan. Sayangilah siapapun yang kamu mahu. Tetapi ingat bahawa suatu hari kamu akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahawa kemuliaan seseorang mukmin itu apabila dia bangun beribadat kepada Allah pada malam hari. Dan kemuliaannya apabila bebas daripada bergantung sesama manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan peringatan yang sangat penting buat kita semua dalam hadis yang dibacakan tadi. Beberapa perkara yang telah dinyandakan oleh baginda ialah pertama, ingatlah bahawa kita semua akan menghadapi kematian. Walau siapapun kita, sama ada kaya atau miskin, rakyat atau pemerintah, orang kampung atau orang bandar, muda atau tua, yang pasti kita akan menghadapi saat kematian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, sementara kita masih diberi peluang untuk hidup, maka gunakanlah kehidupan ini pada jalan yang Allah redha. Jangan bazirkan atau sia-siakan umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Umur kita adalah amanah yang telah akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kedua, apa yang kita buat, kita hidup ini sama ada baik atau jahat akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang baik akan diberi balasan yang baik, manakala yang jahat akan dibalas dengan balasan yang buruk. Maka Nabi Muhammad SAW beri peringatan kepada kita. Kita hidup, kita hendaklah hidup macam mana pun hiduplah. Tetapi satu perkara yang mesti kita ingat baik-baik ialah apa yang kita buat ketika kita hidup di atas dunia ini tidak akan terlepas daripada balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka berfikirlah sehabis-habisnya sebelum kita bertindak untuk melakukan sesuatu perkara. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memberi peringatan lagi kepada kita mengenai kematian. Kita dituntut untuk sayang menyayangi dan kasih mengasihi antara satu sama lain. Namun, kalau sesiapa pun yang kita kasih dan yang kita sayang, suatu hari kita pasti akan berpisah dengannya, yaitu berpisah dengan kematian. Sama ada kita yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkan kita. Ini adalah suatu perkara yang pasti. Oleh yang demikian, sementara kita hidup, berbuat baiklah sesama kita, berkasih sayanglah sesama kita. Mudah-mudahan apabila kita mati, orang akan mengenangkan kita dengan kebaikan dan bukannya dengan keburukan dan kejahatan. Yang keempat, seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelebihan ibadat yang dilakukan pada malam hari.
yaitu bertahajud atau qiyamul lail. Ini adalah waktu yang paling tenang untuk kita sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda baginda qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa waqa'a Allahu laka biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Hadis riwayat Imam Bukhari wa ghairuh. Maksudnya, ketahui dirimu bahwasanya sekali engkau sujud kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kedudukanmu satu derajat dan akan menghapuskan bagimu satu dosa. Oleh itu, bangunlah sepertiga akhir malam, karena inilah waktu dan masa yang Allah limpahkan rahmat dan keampunannya, dan inilah juga waktu yang sangat dimustajabkan doa. Orang yang istiqamah beribadat pada malam hari akan diangkat derajatnya di sisi Allah serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kekayaan seseorang manusia bukanlah diukur dari segi harta yang dimilikinya, tetapi orang kaya yang diiktiraf oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang tidak bergantung kepada manusia lain. Orang yang Allah pelihara dirinya daripada sifat meminta-minta kepada manusia, atau Allah beri kepadanya sifat qanaah, yakni cukup dengan apa yang ada dalam tangannya, maka inilah orang yang kaya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sisi manusia dia adalah orang yang miskin dan tidak memiliki harta, tetapi jika sekira sifatnya suka meminta-minta dan suka bergantung sesama manusia, maka dia adalah orang yang miskin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pada pandangan manusia memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bermuhasabah, memikirkan keadaan diri kita melalui keterangan tadi. Apakah keadaan cara hidup kita semakin bertambah baik di sisi Allah ataupun sebaliknya? Apakah setiap hari semakin bertambah amalan baik kita ataupun sebaliknya? Apa yang sepatutnya berlaku ialah apabila umur semakin bertambah dan masa untuk kita semakin dekat kepada kematian, maka hendaklah semakin bertambah bekalan amalan kebajikan kita yang kita lakukan. Namun jika yang semakin bertambah amalan maksiat, maka cepat-cepatlah pulang ke pangkal jalan, iaitu balik kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat sebelum kita terlambat, yakni bertaubat kepadanya. Manusia yang cerdik ialah mereka yang berpenat lelah di atas dunia ini untuk bekerja mencari bekal yang akan digunakan di akhirat kelak. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu. Ulaikal aqyasu zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Artinya manusia yang paling cerdik ialah mereka yang banyak mengingati kematian. Mereka itu akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa ad-darul akhiratu lil ladzina yattaqun afala taqilun. Maksudnya, kehidupan dunia ini diibaratkan seperti permainan yang laga dan sia-sia dan hiburan-hiburan yang melelahkan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mau berfikir?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya mereka orang-orang yang beriman, hati mereka sentiasa tenteram dengan zikrillah. Ketahuilah, dengan zikrillah itu, mengingati Allah itu, hati manusia menjadi tenteram. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya, maka ingatlah kamu kepada aku, maka ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku akan ingat pula kepada kamu, dan bersyukurlah akan rezeki kurniaanku, dan jangan kamu kufur nikmatku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maksudnya, dan ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu mendapat balasan kejayaan darinya. Sidang iman yang dirahmati Allah sekalian, di antara ciri-ciri untuk mengingati Allah ialah banyak membaca Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu merupakan satu mukjizat yang diturunkan sebagai penawar yang mujarab bagi hati-hati yang sentiasa mendampinginya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperkukuhkan nilai keimanan dan ketakwaan di dalam hati mereka apabila sentiasa membasahi lidah-lidah mereka dengan bacaan Al-Quran serta memahami isi kandungannya. Allah Subhanahu wa taala merekatkan perkara ini dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifat Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Oleh demikian, kita perlu sentiasa berdamping dengan Al-Quran dan membasahi lidah dengan selalu membaca Al-Quran, kerana ia akan memberi syafaat dan menjadi peguam bela kepada kita di akhirat nanti. Sabda sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maksudnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat atau peguam bela bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati merupakan salah satu kerahsiaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Mengingati mati dapat memberi pengajaran dan juga keinsafan kepada diri kita. Manusia yang sentiasa mengingati mati akan bertambah iman dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berkuasa atas sekalian makhluk dan menentukan qada dan qadarnya pada tiap-tiap sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya, setiap sesuatu yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Ayat ini menjelaskan perihal semua makhluk Allah yang bernyawa pasti menemui saat kematian, tetapi kita tidak mengetahui bila masanya dan di mana tempatnya akan mati itu. Inilah yang dikatakan rahsia Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dia sajalah yang amat mengetahui, karena saat kematian itu adalah ketentuan darinya, telah ditetapkan olehnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah
Al-A'raf ayat 34. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat itu akan menemui ajalnya, maka apabila datang ajalnya tidak diperlambatkan walaupun sesaat, dan tidak pula dipercepatkan walaupun sesaat. Sidang jemaat yang mulia, oleh itu kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan sentiasa ingat mati, dan haruslah dijadikan bahan sentiasa dalam ingatan kita. Justru sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, yang inginkan ketenangan hati, yang inginkan kedamaian jiwa, marilah kita perbanyakkan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dari dikotori dengan anasir-anasir atau pengaruh-pengaruh yang tidak banyak, seterusnya dapat menerangi hati kita dengan cahaya taufik dan daya Allah yang tidak ternilai harganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pisongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah rahmat-Nya, melimpah-limpah pemberiannya. Maksudnya Allah yang sangat mencintai hamba-hambanya yang sentiasa berzikir kepadanya, membaca Al-Quran dan mengingati saat kematian. Dia menjanjikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, menerangkan hati mereka, dan menjadikan nikmat syurga buat hamba-hambanya yang saleh. Sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita mengenai kematian ini apabila jenazah seseorang dibawa ke kuburan untuk disemadi dan ditalkinkan dan ditanam. Selepas itu yang sama-sama mengikuti ke kuburan 3 golongan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul maitu salasun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Pengertiannya, 3 macam yang mengikuti mayat ke kuburan, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalannya. 2 akan kembali pulang ke rumah, yaitu keluarga dan hartanya. Yang 1 mengikuti ke dalam kuburnya, yaitu amal ibadatnya sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat 45. Maksudnya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa taqabbal wa barik li jalali wa kamalika ala zaini ibadi
حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وحضور الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya. Di samping itu hendaklah kita perbanyakkan salawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi ashran, maksudnya siapa yang berselawat ke atas 10 kali Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم السلطان طارق الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة وكذلك إلى جميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد اللهم وفقهم للسداد واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمنافق واليهود والنصارى وكل من هم العدو لله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المبتدئين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم لا تمكن الأعداء منا ولا فينا ولا نسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اكفنا الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذاب وسيء الأسقام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة وسلام صلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعزم به أجورنا ووسع به أرزاقنا وحسن به أخلاقنا ويسر به أمورنا ونور به قلوبنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار فأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan hari Jumaat kita adakan kempen di rumah dalam sama dengan Masjid Jasa Karya. Tuan-tuan dan yang sama-sama minggu depan ada kempen